Infino benito spiritu. Melalui sudut pandang kami, berkaitan latihan dan pembangunan, kami menggunakan video ini sebagai satu platform awal untuk menggambarkan apa itu latihan dan pembangunan kepada para audiens. Selain itu, kami mengambil video ini juga sebagai satu sampel tentang proses berkenaan satu gabungan elemen antara latihan dan pembangunan dalam menjadi nadi pergerakan suatu organisasi. Dan video ini adalah sumber secara makro untuk menggambarkan apa itu latihan dan pembangunan secara makro. Konsep latihan dan pembangunan. Latihan dan pembangunan sebagai fungsi yang berkaitan dengan aktiviti dalam organisasi yang bertujuan untuk meningkatkan prestasi kerja individu dan kumpulan dalam pengaturan organisasi. Proses latihan dan pembangunan adalah untuk mengubah tingkah laku, peningkatan pengetahuan supaya mutu pekerjaan dapat ditingkatkan. Selain itu, latihan dan pembangunan adalah cara yang dilaburkan oleh organisasi dalam modal insan. Seperti semua pelabur, tujuannya adalah bahwa organisasi harus mendapat faedah dari hasil pelaburan tersebut. Apa itu latihan? Apa itu pembangunan? Latihan adalah insentif yang diambil oleh organisasi untuk menggalakkan pekerjanya belajar dan menambah pengetahuan mereka. Ia juga boleh ditarifkan sebagai proses mendidik pekerjanya, menambah pengetahuan mereka. Selain itu, latihan juga merupakan proses sistematik yang mana sumber daya manusia, organisasi memperoleh pengetahuan yang mengembangkan kemahiran dengan arahan dan aktiviti praktikal yang menghasilkan peningkatan prestasi korporat seperti Silbermah yang mengatakan. Di samping itu, pembangunan juga pula bermaksud usaha yang diambil oleh organisasi untuk mengeluaskan pengetahuan, kemahiran serta kebolehan para pekerjanya dalam jangka masa yang panjang. Seperti Herzberg 1962 mengatakan pembangunan tidak hanya menyediakan kemahiran dan cara berpikir baru, ia juga dapat memotivasikan individu ataupun pekerja dalam organisasi tersebut. Zinn 1983 mengatakan falsafah latihan dan pembangunan sebagai subfield pendidikan orang dewasa. Ia juga mempercerminkan falsafah asas yang sama dengan pendidikan orang dewasa. Melalui rujukan ini, kami merujuk 3 sumber kajian McKinsey, Ellis dan Mariam, dan Podishi. Mereka menunjukkan sokongan terhadap penekanan 3 falsafah, iaitu behaviorisme, eklektik, radikalisme. Apakah itu behaviorisme? Behaviorisme biasanya dicirikan dalam syarat metodologinya yang merangkumi penggunaan objektif tingkah laku, latihan dan makhluk balas pada individu dan pekerja. Sebagai contoh, memberi arahan kepada pekerja secara berkala dan prihatin dengan masalah prestasi setiap hari dalam aktiviti pekerja maupun dalam organisasi. Falsafah ini mengutamakan bahawa menekankan kaedah dan perubahan tingkah laku asas kepada latihan dan pembangunan. McKinsey 1985. Apa itu radikalisme? Radikalisme adalah penemuan yang signifikan untuk memboleh ubah kumpulan profesional jantina darjah tinggi dan jurusan. Falsafah radikalisme lebih disukai oleh responden yang cenderung menjadi ahli ilmuwan dan wanita yang mempunyai ijazah tinggi serta mempunyai jurusan pendidikan. Manakala falsafah eklektik menjadi keutamaan kepada individu yang dinyatakan dalam kajian Podishi dilihat sebagai refleksi kepelbagaian dan pluralisme. Sebagai contoh, kepelbagaian keperluan pembelajaran pelajar di tempat kerja.
semestinya memerlukan pertimbangan terhadap ilmu pendekatan falsafah dalam latihan dan pembangunannya. Sekurang-kurangnya dalam aspek tertentu jika tidak merangkumi secara keseluruhannya seperti yang dikatakan Elias dan Merriam 1980. Latihan dan pembangunan dari sudut Islam. Al-Qutubi menekankan bahawa pembangunan amat dititikberatkan dalam Islam melalui seruan supaya penganutnya membangunkan potensi diri dan masyarakat secara keseluruhan. Latihan dan pembangunan dari perspektif Islam tidak hanya menumpukan pada aspek material semata-mata, tetapi juga menumpukan pada aspek spiritual. Hal ini hakikatnya selari dengan fitrah tuntutan keinsanan yang meliputi keperluan jasmani dan rohani, dan dorongan-dorongan manusia berbuat adalah untuk memenuhi keperluan jasmani dan rohani tersebut. Menurut Muhammad Usman Najati 2007, semua tuntutan ini perlu dipenuhi secara seimbang, adil dan syumul bagi memastikan keefektifan, keefisiensi dalam organisasi tersebut. Matlamat utama dalam fokus latihan dan pembangunan ini adalah untuk melahirkan masyarakat yang bersifat khairu ummah, iaitu masyarakat yang terbaik. Menurut Muhammad Syukri Saleh 2007, menyatakan 7 prinsip pembangunan dalam Islam. Yang pertama, berdasarkan tasawur Islam. Yang kedua, manusia sebagai pelaku pembangunan. Yang ketiga, alam roh dunia dan akhirat sebagai skala waktu pembangunan. Yang keempat, ilmu fardu ain sebagai kerangka pembangunan. Yang kelima, ibadah sebagai kaedah pembangunan. Yang keenam, sumber alam sebagai peralatan pembangunan. Dan yang terakhir, keredaan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai matlamat akhir pembangunan. Strategi latihan dan pembangunan menurut Barat dan Islam. Menurut Barat, Gary Johnson dan Kevin Scholes 1984 mendefinisikan strategi sebagai ruang lingkup organisasi dalam jangka masa yang panjang, adilnya sepadan dengan sumbernya dan persekitarannya yang berubah. Menurut Training and Development Express 2003, strategi latihan dan pembangunan terdapat dalam ke-6 komponen ini, iaitu yang pertama, melibatkan learning, yang kedua, melibatkan training, yang ketiga, melibatkan development, yang keempat, melibatkan coaching, dan yang kelima, melibatkan mentoring. Manakala strategi latihan dan pembangunan dari aspek Islam hanya melibatkan 4 komponen utama, iaitu yang pertama, pembangunan jasmani, yang kedua, pembangunan rohani, yang ketiga, pembangunan akal, dan yang keempat, pembangunan emosi. Menurut Aini Jaafar 2006, latihan dan pembangunan yang menyeluruh dari perspektif Islam perlu mengambil kira aspek-aspek berikut, iaitu memastikan ilmu pengetahuan dan kemahiran yang diajar digabungkan dengan aspek tanggungjawab, amanah atau umat yang seimbang. Dalam erti kata lain, ummatan wasata. Mengajak setiap insan bergabung dan bekerjasama bukan sahaja demi pembangunan material, tetapi juga kemanusiaan, ummatan wahidah. Memastikan ilmu adalah untuk masyarakat dan alam sekitar, ad-din. Menjelaskan aplikasi ilmu adalah untuk menjadi pemimpin atau pentadbir yang adil, khalifah. Sentiasa berwaspada kepada aspek kesan yang berkebajikan, amar ma'ruf, nahi mungkar, dan aspek-aspek tersebut perlu diberi pertimbangan. Sebagai kesimpulan, latihan dan pembangunan ini dapat menambah pengetahuan, moral, motivasi serta kecekapan untuk meningkat prestasi dalam sesuatu tugas yang semasa. Seterusnya, mencipta hubungan kerja yang lebih baik, iaitu team building. Yang ketiga, dapat mengurangkan kebergantungan dan meningkatkan pengkayaan kerja. Dan yang keempat, meningkatkan fleksibiliti di dalam sesebuah organisasi. Sekian, terima kasih.